TV KPM. Okey. Terima kasih Ash. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 Pecutan bersama saya hos anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat sejahtera. Baiklah, untuk hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai mata pelajaran sejarah untuk kertas 1 dan kertas 2. Tapi siapakah guru yang akan bersama Irfan hari ini? Jom saksikan terlebih dahulu video profil guru. Baiklah, itu dia profil guru kita pada hari ini, Cikgu Ridwan. Cikgu kita ni memang seorang yang sangat dikenali di TV ni. Apa kata kita jemput beliau ke dalam. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, Van. Apa khabar, Van? Okey? Sihat, Alhamdulillah Cikgu. Dah lama kita tak bersua. Dan kali ini kita pun dah lama tak jejakkan kaki ke studio hari ini. Betul. Dan kita bersua kembali. Betul, okey, bersua baik. kembali. Cikgu, hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran sejarah. Ya, untuk mata pelajaran sukses sejarah. SPM 2021 Pecutan. Betul. Maknanya Cikgu akan berkongsikan tips, info dan juga cara untuk menjawab dengan baik. Betul tak Cikgu? Mesti. Jadi Itu perkara yang untuk penting. segmen pertama ni, apa yang kita akan belajar? Baik, untuk segmen yang pertama ni, kita mestilah nak berkenalan dengan format kertas soalan kita dulu. Okey. Sebab untuk pengetahuan, Ifan, tahun ni merupakan kali pertama format ni digunakan di bawah sukatan pelajaran yang baru, iaitu kurikulum standard sekolah menengah. Okey, baiklah, saya pun dah tak sabar ni nak tahu apa yang cikgu akan katakan. Jom kita mulakan. Silakan cikgu. Baik, boleh Ifan betul lah. Macam yang Ifan katakan tadi, rindu untuk kita buat ada kat sini. Dah lama tak buat ada kat sini. Baik, kita tengok. Sebenarnya memang kita dah menghampiri, bukan menghampiri, memang dah ada dalam persekitaran peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia 2021 Ifan, kohort pertama untuk KSSM. Jadi terdapat banyak perubahan-perubahan yang berlaku berbeza dengan format pada SPM sebelum ini. Yang mana sebelum ini kita di bawah sukatan KBSM dan setelah diubah kepada KSSM, maka ini adalah format baru. Ada banyak perubahan yang berlaku dan ini memerlukan untuk murid-murid yang ada di rumah, calon-calon SPM kohort pertama untuk fokus. Kerana kena tahu, iaitu SPM dan Bahasa Melayu merupakan subjek ataupun mata pelajaran wajib lulus untuk boleh sijil SPM. Tak lulus sejarah, tak boleh sijil SPM nanti. Baik, kita mula berkenalan dengan kita punya kertas. Okey, baik, kita tengok. Ini merupakan format instrumen pentaksiran. Dia tak sebut peperiksaan macam dulu-dulu. Format pentaksirannya. Kita tengok. Format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun 2021 mata pelajaran sejarah. Dan kod kertasnya 1249. Perbezaan yang pertama, sebelum ini kita ada 3 kertas. Kertas 1 objektif aneka pilihan, kita ada kertas 2 subjektif dan kita ada soalan esei panjang. Kertas 3 yang berbentuk soalan diberikan awal, stimulusnya diberikan awal, pelajar boleh bersedia dan membuat skrip jawapannya di waktu peperiksaan. Tetapi untuk kohort ini tidak ada lagi kertas 3, tetapi hanya tinggal kertas 2. Jadi kita tengok daripada 2 kertas. Okey, kertas 1 masih lagi mengekalkan format yang sama, iaitu objektif aneka pilihan. Kita tengok ianya berbentuk ujian bertulis, objektif aneka pilihan, terdapat 40 soalan objektif. Kena jawab semua. Jawab semua, okey. Jangan tak jawab, kena jawab semua. Dan jumlah markah dia adalah 40 dan dia punya konstruk adalah mengingat, memahami aplikasi dan analisis tempoh ujian 1 jam. 1 jam. Kita tengok pula pada kertas 2. Kertas 2 masih lagi mengekalkan rupa paras keadaan seperti kertas 2 sebelum ini. Tetapi serupa, tak sama. Kita tengok kertas 2 masih lagi ujian bertulis, tetapi dia ada 2, iaitu subjektif, respon terhad
dan subjektif respon terbuka. Apa dia respon terbuka ni? Kita akan tengok selepas ni nanti. Kita tengok. Jadi bahagian A, ada dua bahagian dalam kertas 2, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A terdapat 4 soalan respon terhad yang memberikan calon 40 markah dan macam kertas 1, jawab semua. 40 markah, jawab semua. Jangan tinggal-tinggal. Baik, bahagian B kita ada 5 soalan respon terbuka bagi 60 markah, jawab 3. Maksud dia jawab 3, satu soalan yang calon jawab akan memberikan 20 markah. 20 markah. Dan dia punya konstruk lebih banyak dari kertas 1. Kita ada mengingat, memahami, aplikasi, analisis, menilai dan mencipta. Nampak tu Ifan? Banyak tu. Dan murid-murid yang ada di rumah kena ingat. Inilah yang akan menguji sejauh mana murid-murid menguasai sukatan-sukatan yang telah murid-murid belajar selama ini melalui tingkatan 4 dan tingkatan 5. Yang paling menarik, kita tengok markah dia. Ifan, kita tengok markah dia. Kertas 1, 40 soalan, 40 markah. Kertas 2, kita ada bahagian A dan bahagian B ada 100 markah. Jadi jumlah markah dia adalah 140. 140 dan markah penuh berapa Ifan? Ada tak markah penuh 140? Tak ada. Tak ada. Jadi dia markah penuh dia 100. Jadi 140 per 100. Maksudnya kalau calon tertinggal 1 markah, calon sangat rugi. Kerana jumlah 1 markah tu sangat berharga. Mungkin boleh jadi poin-poin. Kalau dia jadi 9.99, dia jadi 1 tak Ifan? Tak. Dia tak cukup. Jadi tak cukup markah nanti. Baik, jadi kita tengok apakah rupa pula soalan-soalannya. Kita tengok di bawah soalan-soalan tersebut, dia ada objektif pentaksiran yang telah disasarkan oleh pembina-pembina soalan SPM ni. Dan ini sebenarnya telah pun ada di dalam DSKP, dokumen standard tersebut telah menyatakan benda ni. Dan murid-murid sepatutnya telah pun belajar menguasai benda ni. Kita tengok OP1, keupayaan menguasai pengetahuan dan kefahaman. OP2, keupayaan mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah. Yang itu tadi yang konstruk dia banyak-banyak tadi, kemahiran pemikiran sejarah. Dan OP3, keupayaan menjana idea. Yang ini nanti sebenarnya ada rahsia dia. Dekat mana? Kemahiran menjana idea tu akan memberikan murid-murid, calon-calon markah yang tak disangka-sangka. Jawab je, dapat markah. Jadi susah ke kertas sejarah? Taklah susah mana. Tapi yang berusaha, kalau tak berusaha, tak berjaya lah, tak boleh nak jawab. Baik, kita tengok contoh item. Kita tengok contoh item dia. Kita tengok. Di kertas 1 tadi adalah contoh item dia. Nampak? Soalan dia hanya bersifat terus. Ni dia, soalan objektif. Nampak dia tanya, pasangan manakah yang betul tentang tugas pembesar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Dia pun terus bagi. Dia terus bagi. Yang ini dinamakan, dia bawa aras konstruk tahu. Dan tak perlu nak fikir. Dalam kertas objektif ni memang semuanya ada dalam buku teks sebiji. Tak payah nak fikir-fikir panjang lah. Nak goreng-goreng kat mana apa benda semua tak payah. Kemudian kita tengok. Kita tengok contoh yang kedua. Merujuk kepada alat kebesaran diraja. Apakah kepentingan alat kebesaran tersebut? Masih lagi tahu. Tahu tak benda ni? Tahu tak gambar yang ditunjukkan? Tahu. Kalau tahu jawab. Tak tahu pun jawab juga. Kena jawab. Tak boleh tak jawab. Dan seterusnya, ini bentuk soalan yang berada di kertas 2. Dan ini lebih kepada bahagian A lah. Dan bahagian B, dia bagi soalan dia panjang-panjang dan jumlah markahnya lebih besar. Satu perkara yang sangat berbeza dengan sebelum ini, kertas 1 kali ini tidak ada lagi. Kalau dulu, Ifan, kita tengok. Jawapan, dia pun tanya soalan, kemudian dia bagi pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Lepas tu dia pun bagi A, 1 dan 2. B, 3 dan 4. Kali ni, tak ada. Tak ada dah soalan macam ni. Kita nak calon baca terus jawab. Dan soalan yang pening-pening. Pening-pening macam mana? Semua berikut adalah benar. Kecuali tak ada dah. Itu juga soalan milenium yang lepas. Kita dah tak guna lah. Walaupun kita belajar sejarah, kita mesti up to date, up trend kepada situasi terkini. So ini adalah bentuk format kepada SPM tahun ini. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Ridwan atas penerangan bagi format terbaru bagi mata pelajaran sejarah. Betul. Dan kalau ikutkan apa Cikgu cakap tadi, berbeza sangat dengan apa yang Irfan lalui sebelum ini. Betul. Maknanya dulu ada kertas 3 tapi sekarang ini hanya ada kertas 1 dan kertas 2 sahaja. Betul. Dan baiklah, kita akan ada lagi perkongsian selepas ini. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini di Sukses SPM 21 Pecutan. Di
Didik TV KPM. Itulah starter kan. Fumble lah dia. Okey. 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 Tak pernah ni cakap ikut slide 100% ni. Okey. Siapa? Kenapa fumble? Okey kan. Jelas apa cakap tu jelas. Jelas. Kembali sebelah sini. Okey. So lepas ni kita nak fokuskan kepada kertas Lepas satu. ni 15 eh? So dia ada 3 contoh. Saya nak adjust supaya satu soalan habis 5 minit. 5 minit. 15 eh? Kertas satu. Ada 3 contoh. Konsep soalan ni terus cikgu eh? Konsep soalan untuk kertas satu ni terus. Hmm. Dia tak ada dah pening dah. Okey. 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 Faham. Cuma saya akan masukkan macam apa dia. Okey. Alright. Sukses SPM 2021 pecutan. Okey. Okey, mana? Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan Cikgu Ridwan hari ini dan tentunya kita sedang memfokuskan kepada mata pelajaran sejarah. Dan tadi kita fokuskan kepada format dan sekarang ini kita akan teruskan pula dengan perkongsian bagi kertas satu itu objektif aneka pilihan. Cikgu dah bersedia? Jom Sedia, kita Ivan. mulakan. Baik. Kita kembali. Okey, kita tengok tadi kita dah bercerita tentang format. Maksudnya format yang merangkumi kertas 1 dan kertas 2. Apakah bentuk soalan di kertas 1 dan apakah pula bentuk soalan di kertas 2? Dalam segmen kali ini kita nak fokus kertas 1 dulu Ifan ya. Okey, harap murid-murid kat rumah boleh fokus untuk apa yang cikgu nak tunjukkan kerana benda ni kali pertama belum pernah wujud dalam sejarah di Malaysia. Kali pertama, Baik. Kita tengok, kalau kita tengok kepada konstruk tadi, sebenarnya kertas 1, objektif aneka pilihan, memfokuskan kepada pengetahuan dan kefahaman. Untuk menguasai kefahaman, mestilah kena tahu dahulu. Oleh itu, rujukan utama dalam pembelajaran di sekolah merupakan buku teks yang dibekalkan oleh KPM. Jadi soalan-soalan yang begini, kalau murid-murid di rumah boleh zoom, boleh tengok apa yang sedang cikgu tunjukkan dekat sini. Ini adalah contoh soalan yang kita ada dan kalau perhatikan, cikgu telah pun meletakkan aras rujukannya di mana nak dapatkan jawapan. Jadi ada buku teks kat rumah tak? Buka buku teks tu sekarang, tengok dekat mana ada tak jawapan untuk soalan ni. Kita tengok contoh soalan yang ada ni. Pilihan raya perbandaran yang terawal diadakan untuk memilih 9 orang ahli majlis perbandaran. Apakah nama pilihan raya tersebut? Soalannya memang secara terus, tidak ada tapi-tapi, tidak ada pembayang-pembayang. Memang terusannya dia, apakah nama? Apakah nama pilihan raya tersebut? Macam mana nak dapat? Kalau murid-murid dekat rumah terus merujuk kepada muka surat buku teks yang telah cikgu tuliskan dekat sini, maka murid-murid akan dapat jawapan dia. Tak payah nak pergi-pergi ke mana lagi. Mari kita tengok. Dan ini yang cikgu katakan tadi, dia takkan bagi pilihan-pilihan yang berbagai. Hanya ada 4 pilihan. Pilihan raya Perbandaran Seremban, pilihan raya Majlis Perbandaran Georgetown, pilihan raya Majlis Perbandaran Kota Baru, pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Kalau kita tengok, ni sumber dia adalah daripada buku teks sejarah KSSM dan modul sejarah. Ini adalah modul yang telah dibuat untuk contoh-contoh soalan ni. Jadi, murid-murid rasa yang mana satu soalannya? Kalau kita menilai kepada konstruk soalan tadi, ini adalah aras tahu. Kalau daripada 6 aras itu, ini adalah aras yang pertama. Yang paling bawah, tahu tak? Calon tahu tak? Mari kita tengok. Dekat mana nak tengok? Muka surat 197. Okey. Muka surat 197, buku teks.
Kita tengok apa yang dekat situ nampak besar. Kita tak perlu nak pusing-pusing cari kat mana. Nampak dia terus saja tarik keluar. Nampak dia terus ada kat sini. Dia terus tarik keluar. Apa nama dia ni? Apa nama dia ni, Ivan? Cuba sebut sikit. Pilihan Pilihan raya. Raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Pening tak nak cari? Kena fikir tak? Tak payah fikir. Tak payah. Tapi calon kena tahu. Macam mana nak tahu? Kena baca. Kalau tak baca, tunggu jawapan dari langit. Memang tak jumpalah jawapannya. Kalau kita tengok, ada tak jawapan dia tadi? Kita tengok. Ada tak yang mana satu? Ada cikgu? D. Yang mana satu? Yang mana satu? Yang Pilihan D, raya cikgu. Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Maka jawapan dia adalah D. Nampak? Ini adalah aras yang pertama, yang paling ringkas, yang paling asas pada konstruk yang pertama, iaitu tahu. Jadi, perlu nak fikir panjang-panjang? Tak perlu. Apa yang pelajar perlu buat? Apa yang murid perlu buat? Baca. 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 Kalau tak baca, murid-murid memang takkan boleh jawab. Untuk kertas satu, memang tak boleh jawab. Mesti kena baca. Lepas tu nak buat apa? Latih. Jawab lagi. Contoh yang pertama. Mari kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Kita pergi kepada aras yang lebih tinggi sikit. Sebenarnya cikgu. kalau kita tengok, soalan yang tadi tu merangkumi aspek 60% daripada soalan tu. Yang aras tahu tadi 60% daripada soalan, Ifan. Murid-murid 60%. Jadi, dan benda-benda ni, maklumat-maklumat ni bukannya calon kena fikir, pelajar kena fikir, murid kena fikir. Tak perlu. Buka buku, jumpa. Kita tengok contoh seterusnya. Ini juga salah satu bentuk, dan untuk SPM kali ini memang sangat popular, stimulus. Setiap soalan dia akan letakkan stimulus. Stimulus ni kita sebut, stimulus tu bahasa standard dia dekat dalam buku atau mudah kita sebut kat luar, rangsangan. Soalan akan merangsang pelajar untuk jawab, dan rangsangan itu adalah diambil daripada pengetahuan. Dan beza dia, rangsangan yang diberikan adalah rangsangan kepada jawapan yang betul, bukan rangsangan yang berbentuk gangguan untuk pelajar menjawab, untuk calon menjawab. Tak. Jadi kita tengok soalan yang ada dekat sini. Jadual berikut berkaitan keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Nampak tak? Mana rangsangan dia? Agak-agaklah kalau Ifan jumpa soalan ni, baca ni, jangan baca bawah lagi. Baca kat atas je. Dah dapat agak tak nak tanya apa? Soalan ni nak tanya tentang apa? Nak tanya fungsi. Fungsi? Ataupun peranan. Sebab dalam kotak tu dah bagi dah. Okey, mekanisme semak dan imbang tu. Nampak? Bagus. Ni mesti dapat A sejarah dulu ni. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita jadual berikut keunikan amalan demokrasi. Maksudnya dia dah tahu dah. Satu, apa yang pelajar tahu dekat sini? Soalan ni mesti nak tanya tentang demokrasi berparlimen. Tahu yang pertama, demokrasi berparlimen ni apa? Corak pemerintahan. Bila ada corak pemerintahan, kita ada seorang pemerintah je ke? Tak. Kita ada parlimen, kita ada menteri, kita ada institusi raja. So, benda-benda ni telah pun ada. Ini yang dinamakan rangsangan. Kemudian dia pun bagi. Khususnya, apa dia nak tanya kat sini? Dia pun nak bagi mekanisme semak dan imbang. Kemudian, mekanisme semak dan imbang oleh siapa pula? Sistem raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Sama ke lain? Benda ni berdiri bersama-sama di Malaysia. Baik, boleh pergi soalan dia. Apakah peranan kuasa pengimbang yang ada pada raja? Jadi, dia pergi kepada mana ni? Raja, cikgu. Raja. Jadi, dekat sini dia akan pergi ke mana? Dekat sini. Tapi dia nak tanya perbandingan dua ni ke? Tak. Dia tanya tahu tak peranan raja ni? Tahu tak peranan raja ni? Sekali lagi aras dia. Tahu. Nampak soalan complicated. Calon tengok. Wah. Soalan itu je. Tahu tak peranan raja ni sebagai semak dan imbang? Bagaimana? Apakah peranan? Apa yang raja buat sebagai semak dan imbang? Sekali lagi. Cikgu bekalkan buku teks muka surat berapa nak rujuk kepada soalan ni. Kalau tengok nanti susah. Susah tak soalan ni? Tak susah kan? Senang je. Susah kalau tak baca. Kalau baca, ni senang ni. Jadi, kalau dah tengok buku teks ni, kalau pelajar yang membaca, dia dah tahu dah. Nampak ni 56 ni. Dia dah boleh buka dah muka surat 56 tu. Dah boleh buka muka surat 56. Jadi, kita tak nak pergi kepada jawapannya. Kali ni kita pergi sebab tadi konstruk dia dah special sikit kan. Konstruk dia dah istimewa sikit. Kita tengok dekat mana buku teks tersebut. Di mana buku teks tu? Tadi dia kata muka surat 56. Muka surat 56. Mari kita tengok apa yang ada di muka surat 56. Nampak? Kalau kita tengok, dekat dalam buku teks juga memberi maklumat dan stimulus yang sama. Kita tengok daripada atas. Tengok apa dia tulis. Keunikan amalan demokrasi berparlimen. Nampak tak? Sama tak quote ni tadi yang dia ambil, dipotong, dia letak dalam soalan tadi. Cuba tengok.
Keunikan amalan demokrasi berparlimen. Sama Sama lah, tak cikgu. dengan ayat tadi? Sama. Masya Allah, senangnya. Kalau baca mesti tahu bunyi Kalau cikgu lah. baca mesti tahulah. Kalau baca mesti tahu. Kalau tak tahu tu tak baca. baca. Kalau tak baca, kalau murid GTR ni tak baca, dia tahu GTR akan bawa pergi gym, lepas tu ya. Okey. Jadi kita baca gabungan unsur tradisional dan moden dalam pentadbiran. Kalau baca tahu tak dekat mana dalam soalan ni? Gabungan unsur tradisional dan moden dalam pentadbiran. Dekat mana? Kita tengok balik soalan tadi. Sistem raja, demokrasi berparlimen. Raja berperlembagaan moden ke tradisional? Tradisional. Perlembagaan Moden. ni, Perlembagaan. raja berperlembagaan. Dia dah moden. Raja ni tradisional ke moden? Tradisional. Tradisional, dia dah lama. Dah sebut dah Gabungkan. gabungnya. Nampak? Keunikan pemerintahan Malaysia antara unsur tradisional dan moden. Kemudian dia pun bagilah bla 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 bla, cerita kat bawah ni je tengok warna kuning. Kita tengok yang hijau ni. Kalau buka buku teks tu, ni lawa hijau dia ni. Kan? Dia nampak hijau. Soalan dia perlu cari jauh-jauh tak? Tak payah. Kenapa? Tu mekanisme semak dan imbang dalam pentadbiran. Perlu cari? Tak payah. Sekali lagi. Buka buku, baca. Mesti jumpa. Tak ada rahsia yang lain untuk kertas satu. Jadi kita tengok apa yang ditulis. Mekanisme semak dan imbang dalam pentadbiran. Sistem raja perlembagaan demokrasi mewujudkan mekanisme semak dan imbang. Pemerintahan beraja berperanan bagi mengimbangi pemerintahan demokrasi. Berkecuali dalam hal politik, ekonomi dan dasar negara. Mari kita tengok. Ada tak pilihan jawapan dia tadi? Menentang kesepadan negeri, melantik pengurusi pilihan raya, menyalurkan bantuan kewangan, meredakan konflik dalaman. Mari kita tengok. Dekat mana jawapan dia? Ada tak? Kuasa pengimbang yang ada, raja mampu meredakan konflik yang berlaku dalam demokrasi. Nampak tak? Terus dari buku ke kertas soalan. Kalau baca buku terus masuk ke kepala dan jawab dalam kertas soalan. Mudah ke susah? Senang je. Kalau susah tu maksudnya tak baca. Jadi kita dah dapat jawapan dia. Meredakan konflik dalaman. Jelas, tak payah fikir. Tak payah fikir. Ini adalah bentuk soalan dalam SPM kohort pertama KSSM tahun 2021. Untung. Kalau kita tengok tadi, dah tukar. 3 kertas, dah jadi 2 kertas. Betul. Tapi rupa-rupanya, keuntungannya besar kepada calon kita. Kalau calon ambil kesempatan dan gunakan sebaiknya. Kalau bertiktok je, tak adalah, ya. Kita tengok contoh yang seterusnya. Silakan. Okey, jadual berikut. Proses pilihan raya umum pertama di Tanah Melayu. Sekali lagi, stimulus dan dia bagi maklumat untuk menjawab. Stimulus dia, proses pilihan raya umum. Dah tak perlu nak cerita lagi dah. Kalau tak ingat yang lain pun, pilihan raya saya rasa semua murid-murid GTR dah tahu. Pilihan raya tu apa. Kalau ada yang pilihan raya tu dia tak tahu apa, dia kena semak balik kerakyatan dia. Dekat Malaysia ni mesti kena tahu pilihan raya. Budak baru lahir pun tahu pilihan raya sekarang. Jadi, pilihan raya umum yang pertama di Tanah Melayu. Pilihan raya umum bukan persekutuan, bukan tu, nampak dia dah bagi ni. Umum. Umum. Maksudnya umum ni apa? Umum ni yang melibatkan seluruh persekutuan Tanah Melayu. Umum. Lepas tu, tak tahulah cikgu, tak apa. Dia bagi kat bawah. Tarikh 21 April 1954, itu yang dia nak tanya. Dia tak tanya yang ni pun. Tu dia. Hasil daripada pilihan raya tu, Tunku Abdul Rahman bergerak ke London bersama-sama Tan Cheng Lock. Soalan dia bukan tanya apa peristiwa tu. Dia bukan tanya bila pilihan raya. Tapi dia tanya, mengapakah peristiwa tersebut dilakukan? Yang ini tadi tahu kan? Sekarang faham tak? Faham tak pilihan raya? Bila berlaku pilihan raya apa? Pemimpin dipilih. Pemimpin dipilih, waktu ni nak buat apa ni? 1954, Tanah Melayu dah merdeka ke belum? Belum lagi. Belum, 1957. Jadi, agak-agak apa yang nak buat waktu ni? Mestilah menuju ke arah kemerdekaan. Mestilah menuju ke arah kemerdekaan. Nampak tak? Ada maklumat asas tu, dah tahu tadi kan? Dah boleh faham apa yang berlaku. Melainkan, memang malas nak fikir. Malas nak baca. Kan? Tengok video kat IG scroll, ya kan? Tak boleh. Jadi kita tengok, apa yang keluar dekat situ? Mari kita tengok. Macam biasa, cikgu dah highlightkan muka surat pada buku teks. Cuba murid-murid buka. Muka surat ni, 199. Dapat tak jawapan dia? Cikgu bagi 30 saat. Cuba cari. Dekat mana muka surat dia? Okey, mana muka surat dia? 199. Sekali lagi, nampak? Semua ada dekat situ.
Dan soalan dia tadi, nampak? Dia tak fikir dah stimulus tu. Tapi dia dah bagi soalan dia tadi direct. Tunku Abdul Rahman berangkat ke London bersama Tan Cheng Lock. Tunku Abdul Rahman ke London bersama Tan Cheng Lock. Tak payah cari lagi dah. Tak payah cari lagi dah. Terus ada disertai oleh Datuk Abdul Razak Husin 21 April 1924 bertujuan hasrat membentuk 3/5 bilangan anggota MPP. Bilangan anggota MPP ni bla 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 bla. Boleh baca buku teks tu. Maka terus dapat dia punya jawapan. Nampak? Menentukan bilangan anggota MPP. Sekali lagi Ifan. Apa rahsia dia tadi nak jawab kertas satu ni? Rahsia dia kena baca dulu. Kena baca. Sebab konstruknya tahu dan faham. Kalau tak tahu, macam mana nak faham? Kalau tak baca, macam mana nak tahu? Okey, baiklah cikgu. Terima kasih banyak-banyak untuk penerangan bagi segmen yang kita tengah fokus hari ini mengenai kertas satu objektif aneka pilihan. Macam mana pun jangan malas baca. Kita kena baca dulu baru kita boleh faham. Okey? Dan kita akan kembali selepas ini. Kita berehat seketika di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright. Yang ni sekarang potong je. Yang ni sebab saya banyak bagi contoh. Okey. Sekurang-kurangnya saya mesti nak habiskan sampai sini. Sampai sini sekurang-kurang. Ini untuk kertas 2 bahagian A. Okey. Kertas 2 bahagian A. On time. Okey, alhamdulillah. Sampai mana cikgu sekurang-kurangnya? Sekurang-kurangnya sampai contoh 2. Contoh 2. Okey. Contoh 2 dengan keperluan jawapan. Sebab yang lebih tu dia dah pergi kepada ni. Sampai sini Contoh 3 ni kalau tak sempat pun tak apa. Okey. Tapi kalau dapat sampai contoh 3 ni memang terbaik Okey. Sebab ini lagi komplit kan yang contoh 3 tu dia lagi beritahu semua. Sebab kalau antara contoh 3 dengan contoh 4 ni saya lebih suka nak tunjuk contoh 4. Oh, okey. Jadi kalau rasa macam pendek sangat kerang, saya akan skip pergi contoh 4. Oh, faham. Okey, 15 minit. 15 minit Alright. Okey, kalau habis contoh 2, masa dah 10 minit, maksudnya baki 5 minit, saya akan skip ke contoh 4 tau. Okey. Mana referee tadi? Dah keluar dah? Referee NFL tu. 9, 8, 7, 6, 5 seconds. Didik TV KPM. Anda masih bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan. Dan kalau tadi kita dah fokuskan kepada kertas 1, dan sekarang kita akan beralih pula ke kertas 2 untuk bahagian A. Jadi, cikgu Ridwan pun dah bersedia sekarang ni. Ada murid pun dah bersedia dengan pen dan juga nota. Jom kita mulakan. Baik, terima kasih Ifan. Betul Baik, cikgu minta untuk murid-murid yang dekat rumah tolong fokus kepada apa yang cikgu nak tunjukkan, iaitu kertas 2 bahagian A, iaitu yang mengandungi subjektif respon terhad dan ada sikit-sikit respon terbuka, tapi sebenarnya kedua-duanya ada. Jadi kertas 2 ni sebenarnya kalau kita tengok pecahan markah tadi memberikan 100 markah daripada jumlah 140. Jadi adalah sangat merugikan kalau murid-murid tak menjawab kertas 2. Waima bagaimana pun tulis jawapan untuk kertas 2. Ini petua yang pertama. Ingat, kalau dekat sekolah memang kita cakap siapa tak jawab kertas 2, jotos. Baik, kita tengok. Kertas 2. Ada 2 bahagian, iaitu keperluan jawapan, ayat pendek dan ayat panjang. Yalah, kita ada 2 konstruk tadi, iaitu respon terhad dan respon terbuka. Jadi, apabila kita berjumpa hari ini, cikgu akan tunjukkan bentuk soalan macam mana yang nak bagi respon terhad, bentuk soalan macam mana yang nak bagi respon terbuka ataupun ayat panjang.
ayat panjang ni kena bina. Kita bukan boleh main letak ayat sesuka hati kat situ, tidak. Tapi susah ke? Tak susah. Ayatnya ada dekat dalam tu. Mari kita tengok apa dia jawapan untuk ayat pendek. Okey, kita tengok kata tugas di dalam soalan yang akan keluar di kertas 2 untuk SPM kali ini. Setiap soalan mesti ada kata tugasnya. Apakah? Bagaimanakah? Dia tak akan tiba-tiba je. Cuba bayang kalau tanya kan kereta terbalik. Apa soalannya? Mesti tanya bagaimanakah kereta itu terbalik. Betul? Jadi yang bagaimanakah, apakah, itu adalah kata tugas. Jadi kita kenali kata tugas tersebut iaitu tengok kita ada berikan. Contohnya kita ada nyatakan. Contohnya senaraikan. Contohnya namakan dan banyak lagi soal kata-kata tugas yang begini yang kalau calon-calon jumpa kata tugas ini meminta jawapan ayat pendek. Sebenarnya ada banyak. Kenapa cikgu gunakan yang ini? Yang ini paling popular dalam kertas soalan. Tak ada dah lebih popular daripada ni. Terutama nyatakan, namakan. Memang popular. Ini biasa keluar ni. Biasa, mesti tanya. Jadi, apa bentuk yang akan ada bila murid-murid GTR jumpa kata tugas ini? Jangan fikir panjang. Jawapannya adalah ayat pendek. Tak perlu nak nyata panjang-panjang. Tak payah bersulam-sulam lagi dah. Baik, kita tengok. Contoh. Seperti yang dikatakan, memang sangat popular di dalam format yang baru ni. Kalau kita belajar pun dalam KSSM tu memang memerlukan pelajar untuk berfikir, untuk melihat pelbagai benda dan asas dia adalah tahu. Jadi kita tengok. Dia pun letak. Yang ini dikatakan juga sebagai stimulus. Dia pun bagi, nampak? Markah dia 1, 1, 1. 3 markah. 3 markah, 3 soalan. 1, 1, 1 kan. Tapi dia punya ni, kalau dekat kertas soalan ni, cikgu rasa mungkin ni satu muka surat ni. Satu muka surat ni soalan ni. Okey, jadi dia pun bagi. Nasionalisme mempunyai pelbagai tafsiran berdasarkan sejarah, corak perjuangan dan karisma pemimpin yang mendukung perjuangan. Kemudian dia berkata, gambar berikut berkaitan tokoh sejarah tempatan yang memberikan tafsiran berkaitan nasionalisme. Dia pun bagi 3 tokoh. Ada Dato' On, ada Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Dr. Sutaralingam. Jadi ada banyak nama. Okey, sekali lagi. Perlu tahu. Nak tahu kena baca. Tak baca, tak boleh. Dia pun tanya, nampak? Nyatakan. Sama tak dengan kata tugas yang cikgu tunjuk tadi? Salah satu tu kan, nyatakan. Sama. Jadi tak perlu membina ayat lagi dah. Nyatakan sahaja. Nyatakan. Bila baca? Nyatakan pandangan tokoh tersebut. Dia pun bagi Dato' On bin Jaafar cakap apa? Apakah pandangan Dato' On bin Jaafar untuk nasionalisme? Bagi saja. Tak perlu nak ambil Dato' On bin Jaafar menyatakan maksud nasionalisme begitu begini. Fikir dia macam ni. 1 markah. Logik ke nak letak jawapan panjang-panjang berderet macam tu? Nyatakan. Terus cakap. Terus kepada apa jawapan tersebut. Maka dia pun bagi. Siapa tahu ni? Dato' On cakap apa nasionalisme? Tidur dulu dalam kelas. Bila tidur tu jadinya. Kita tengok. Menzahirkan suatu bangsa yang lebih kuat. Nampak? Tak perlu lagi dah. Awal, ujung, contoh. Tak payah. Terus saja menyatakan, Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Apa pula dia kata? Siapa tahu? Tidurlah ni, tidur dulu. Lepas ni baca. Baik. Perjuangan menentang penjajah. Nampak? Perlu fikir tak, Fan? Tak perlu fikir kan? Tak perlu kan? Benda tu direct je. Kalau baca, mesti tahu. Yang ini mungkin istimewa sikit. Kalau tak baca buku, kalau buka buku teks tu, dia ada tulis kat tepi. Macam tadi kan ada warna kuning kat tepi kan. Ni saya tak silap cikgu, warna pink. Kat tepi sebelah kanan dekat muka surat tu. Muka surat berapa? Cari sendiri. Buka buku tu, baca dan nak exam ni. Baik. Dr. Sutaralingam dia kata apa? Memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Tak perlu berbagai-bagai. Terus letakkan apakah jawapan kepada yang tersebut. Jadi ini adalah keperluan ayat pendek. Tak payah macam-macam, terus letak. Macam mana nak kesan? Petua yang pertama, tengok kepada kata tugas. Yang kedua, markah yang ditawarkan. Kalau markah 1, takkan punya dia minta jawapan yang panjang. Kalau contoh dia bagi peta, dia pun tanda dekat peta tu X, Y. Apakah X? Y.
So, dia pun letak kat bawah ni, X, Y. Jadi, nak buat apa? Markah dia bagi 1. Terus dia nyatakan X tu apa. Kalau dia marking situ Kuala Lumpur, tulislah Kuala Lumpur. Kalau dia marking kat situ Ipoh, tulislah Ipoh. Tak payah. Tempat yang ditandakan Y adalah Ipoh. Tak payah. Jangan susahkan diri. Markah 1 je. Baik. Kita tengok contoh yang seterusnya. Ini adalah contoh kata tugas yang seterusnya. Kata tugas yang seterusnya, okey, jelaskan bagaimanakah, bandingkan, mengapakah, apakah, terangkan, huraikan. Kata-kata tugas yang dalam bahasa mudahnya minta calon jelaskan. Minta calon berikan penerangan tentangnya. Bukan hanya nyatakan tetapi memberikan sedikit penerangan tentangnya. Jadi apabila jumpa perkataan-perkataan seperti ini, jelaskan bagaimanakah, bandingkan, mengapakah. Nampak? Mengapakah ni nampak ringkas. Nampak ringkas, tetapi untuk kita nak bagi tahu sesuatu itu berlaku, perlu tak kita jelaskan? Perlu. Jelas takkan kita tiba-tiba nak tengok jatuh. Dia jatuh. Kenapa? Kenapa dia jatuh? Kenapa dia jatuh? Jadi kita perlu ada penjelasan dia. Apakah? Ni paling popular ni apakah? Tengok kawan kau buat benda pelik, apakah? Pandangan. Apakah? Apa? Terangkan. Dah sasah lah kena terangkan. Huraikan, adakah? Baik, kita tengok bentuk dia. Kita tengok bentuk dia. Okey, jadi apabila jumpa kata-kata tugas ini tadi, ini adalah sifir-sifir petua yang perlu calon tahu. Iaitu keperluan jawapan dengan memberikan fakta dan fakta. 2 markah bagi 2 fakta. Atau dia ada 2 markah. Mungkin pelajar boleh menggunakan 1 fakta dan 1 huraian. Juga memberikan markah kepada pelajar tersebut. Kalau lebih banyak markah, maka lebih banyak fakta. Tapi setiap fakta harus disertakan dengan huraian. Atau penandaan holistik. Ni holistik. Maksudnya, markah dia besar. Tapi calon tak ingatlah, kurang baca. Buku baca dia. Bukan dia baca buku. Jadi dia cuma ingat 1 fakta je. Boleh. Kita letak fakta. Kita huraikan dia. Dan letakkan contoh. Dan ini tidak terpakai untuk semua soalan. Tetapi, kalau ada 10 soalan, 9 soalan perlukan bentuk jawapan yang begini. Calon perlu memahami dan di sinilah akan memberikan kenyataan. Bila cikgu menanda, cikgu tanda tengok, wah kan. Calon ini menguasai. Dia tahu huraiannya, dia bagi contoh yang sesuai dengan fakta yang dia utarakan. Bagus calon ni. Bagi dia markah penuh. Kan? Macam mana soalan dia? Mari kita tengok. Okey, jadi dengan kata tugas yang kedua tadi, keperluan ayat panjang. Apa yang calon perlu buat? Pertama, mulakan ayat jawapan dengan mengambil pernyataan dalam soalan. Maksud dia apa? Tak payah fikir lagi. Sekali lagi tak payah fikir. Tahu je dulu. Tahu je dulu. Dah tahu faktanya, mulakan ayat dengan pernyataan dalam soalan. Yang kedua, nyatakan fakta. Faktanya. Yang ini yang paling penting lah. Tak sejarah lah kalau kau tak sebut fakta kan. Mesti kena sebut fakta. Kemudian, sokong. Yang ini yang paling penting. Sokong. Sokong fakta dengan pernyataan menjelaskan fakta. Jangan sokong dengan benda lain. Dia jatuh. Kenapa dia jatuh? Dia jatuh sebab terserampuk. Nampak? Kenapa dia jatuh? Dia lapar. Tak kena. Kan? Dia jatuh. Kenapa dia jatuh? Sebab dia tersadung. Kenapa dia tersadung? Kaki dia lembik sebab dia lapar. Baru lengkap ayat tu. Jadi, sokong fakta dengan pernyataan menjelaskan fakta. Yang ini kita panggil huraian. Pernyataan menjelaskan fakta. Itu maksud huraian. Selalu dengar kan? Cikgu kat sekolah dengan cikgu JTA pun fakta, huraian, fakta, huraian. Huraian tu apa? Ini dia. Menjelaskan fakta. Kemudian, kalau markahnya besar, markah dia besar. Kukuhkan huraian dengan contoh. Kita dah bagi fakta, kita letak huraian yang menyokong kepada fakta dan kita kukuhkan dengan bagi contoh yang sesuai. Bagi contoh yang sesuai dan sudah pasti selepas daripada contoh, kita akan tutup ayat jawapan dengan kesimpulan jika boleh. Dia ada kesesuaian. Tak sesuai, jangan. Okey. Kita tengok macam mana yang sesuai tu. Baik. Kita tengok contoh soalan ni. Kita tengok contoh soalan ni. Apa dia kata? Pada pandangan anda, nampak apa kata tugas dia dekat sini? Apakah rasionalnya idea pembentukan Malaysia? Okey, yang ni kata dia. Yang pertama, ambil ayat daripada dalam soalan.
Nampak yang hijau ni? Nampak yang hijau ni? Okey, rasionalnya, idea pembentukan Malaysia ialah kerana, nampak ni, rasional, idea pembentukan Malaysia baru masuk. Nampak tak yang awal ni, yang hijau ni semua. Kemudian, faktanya ialah kerana faktor keselamatan. Ini fakta dia. Kalau calon baca kat dalam buku, memang ini dia tulis kat situ. Faktor keselamatan. Pembentukan Malaysia, faktor keselamatan. Itulah fakta dia. Okay, kemudian baru kita jelaskan kenapa pula keselamatan. Nampak dalam kes soalan ni, kenapa pula keselamatan? Kita jelaskan faktanya. Kegiatan komunisme berleluasa ketika itu. Kerajaan harus membendung kegiatan komunis yang aktif. Komunis bahaya tak? Bahaya waktu tu dengan kacau bilau, bakar rumah lah, apalah semua macam-macam berlaku waktu tu. Jadi mengancam keselamatan. Itu sebab berkait dengan keselamatan. Markah ada 4 ni. Baru 1 markah. Baru 2 markah. Macam mana nak dapat lagi 2 ni? Contohnya, kegiatan komunis di Sarawak. Dia pun letak situ. Kalau tak nak tulis Singapura semua-semua ni boleh tak? Boleh. Dah ada contoh tak? Dah ada. Saja cikgu letak macam ni bagi kamu nampak susah. Jadi kamu letak dua-dua. It's okay. Tak ada masalah, kamu boleh letak sebagai pusat kegiatan komunis. Dah ada contoh? Dah. Oleh itu, kita pun buat kesimpulannya. Pembentukan Malaysia adalah rasional bagi tujuan faktor keselamatan. Selesai. Dapat 4. Jadi kalau begini, kalau kita gunakan penandaan cara lama dulu, berapa banyak yang letak kat situ, banyak itulah markahnya. Dapat markah penuh tak? Dapat. Kalau kita guna penandaan holistik, dapat markah penuh tak? Dapat markah penuh. Analytical, dapat markah penuh. Semua ada kat sini. Semua dah ada. Tidak ada sebab untuk pemeriksa tak nak bagi kamu markah. Kalau dia tak bagi kamu markah, kamu dah jawab macam ni, nanti minta semak semula. Minta semak semula. Okay, kita tengok contoh seterusnya. Contoh ni tak best. Kita tengok contoh yang lawau sikit. Yang ni tadi masih lagi yang sama. Kita gunakan analytical. Okay, kita tengok contoh yang ini. Yang ini. Ini adalah soalan yang sangat menarik, sangat cikgu suka, dan ini kalau calon tidak menjawab sangat rugi. Banding beza. Soalan banding beza pasti ada. Banding beza ni kita tengok yang ini memang memerlukan pelajar betul-betul memahami. Tapi keuntungan dia dekat mana? Walaupun markah dia besar, hanya dengan satu perbezaan pelajar akan dapat markah penuh. Bagaimana? Kita tengok. Majlis Raja-Raja Melayu bermula pembentukan Durbar yang merupakan sebahagian dari institusi raja berperlembagaan di negara. Dia pun tanya, bezakan, nampak ni, bezakan antara Majlis Sultan-Sultan semasa Melayu Union dengan Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi, mungkin ada 10 perbezaan dia. Tapi calon lupa, tak baca buku. Maghrib tidur. Jadi, kita tengok macam mana nak jawab. Kita pergi, tengok. Yang hijau adalah stimulus daripada jawapan. Beza, nampak? Beza antara Majlis Sultan semasa Melayu Union dan Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Tanah Melayu. Yang pertama, nampak? Satu je fakta dia. Jawatan pengerusi. Perbezaan. Jadi, kena nyatakan, tak perlu nak fikir panjang. Bagaimana pengerusi dalam yang A dan bagaimana pengerusi dalam yang B. Kita tengok. Semasa Majlis Sultan-Sultan, Majlis Sultan-Sultan dipengerusikan oleh Gubernur Melayu Union. Gunakan kata sendi. Manakala semasa Majlis Raja-Raja Persekutuan Tanah Melayu 1948, pengerusi ditentukan oleh Raja-Raja Melayu. Nampak tak? Dia punya perbandingan adalah atas pengerusi. Tiba-tiba tahu lebih lagi, boleh kita letak keahlian dan buat perbandingan yang sama. Nyatakan apa berlaku pada A dan perkara yang sama pada yang B. Mudah? Markah penuh. Markah penuh. Baiklah cikgu, terima kasih untuk penerangan di segmen ini. Dan kita akan bertiba rehat seketika. Kembali selepas ini, sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Baik. Semua tengah fokus dengar. Cikgu, berapa saat lagi tu? Sampai
Hello. Okey, dah bersalin dah. Tadi baju lain. Dah bersalin. Lain bunyi dia. Dah bersalin cikgu cakap. Saya risau cikgu, tak pernah cikgu datang lambat. Cari saya mana cikgu Ridwan. Jangan bekerja ini, ketua pengawas ini. Menjaga budak SPM. Berapa kilometer? 86. Balik mandi dulu, ulang lagi. Saya dengan suara cikgu tak kat luar. Cikgu Rozana dah bosnya. Banyaknya cakap cikgu ni. Masya-Allah, masya-Allah. Kita terus start ni Okey. Siapa tu? Alright. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Percutan untuk mata pelajaran sejarah. Kalau tadi kita dah pergi format, lepas tu kertas 1, kertas 2 dan sekarang ni kita nak teruskan pula dengan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat. Cikgu, jom kita mulakan. Boleh kita mulakan. Baik. Jadi kalau kita tengok, dekat dalam sukatan yang baru, dia ada kemahiran pemikiran sejarah. Jadi kat situ pun ada kemahiran pemikiran. Itu sebab kalau kita tengok awal tadi dah tulis itu sejarah untuk difahami dan bukan untuk dihafal. Dan kalau kita tengok daripada awal lagi, memang itulah yang cikgu sebut daripada dulu di mana pun cikgu mengajar. Sejarah untuk difahami dan bukan untuk dihafal. Itu sebab kemahiran berfikir aras tinggi atau kebat sangat sinonim dengan mata pelajaran sejarah. Jadi tak kira di bahagian mana, sama ada di bahagian A dan bahagian B, dan kita tak sesuai nak letak dia dekat kertas 1. Kerana kertas 1 maklumatnya terhad dan pengetahuan konstruknya adalah terhad. Jadi kita letakkan di kertas 2. Jadi tak kira di bahagian A maupun di bahagian B, kemahiran berfikir aras tinggi mesti disoal di dalam kertas sejarah. Supaya ianya difahami dan membentuk tindakan. Kita tengok. Okey, apa yang ada? Di dalam kertas sejarah, kita faham bahawa setiap yang ditanya adalah apa yang diketahui. Dan untuk tahu bagaimana kita nak membentuk tindakan, mestilah kita faham. Dan kertas soalan sejarah menekankan kata tugas. Dan selain daripada kata tugas, apabila kita minta untuk calon berfikir, maka kita gunakan kata yang seterusnya, iaitu kata penegas yang akan membentuk apa yang nak dijawab dalam soalan tersebut. Baik, kita tengok. Kalau ada dekat skrin, wajarkah? Setujukah? Mampukah? Adakah? Ini adalah bentuk-bentuk kata penegas yang akan diletakkan di dalam soalan, dan biasanya kawan baik kepada kata tugas ini adalah markah yang besar. Biasanya 6 ataupun paling-paling 4 pun jarang, tapi biasanya 6. Kalau kita tengok dekat bahagian A, satu soalan akan berikan pelajar 10 markah. Jadi kalau katakan dibagikan 3 soalan, satu soalan akan memberikan 4 markah, soalan kedua 4 markah dan satu soalan lagi 2 markah. Maka soalan yang 2 ni biasanya akan jadi soalan yang berkeperluan jawapan pendek tadi. Tetapi untuk soalan yang 4 boleh jadi konstruk yang tinggi, ataupun mungkin kita tak tahu tiba-tiba keluar 2 soalan. Soalan 1, katalah soalan nombor 3A, dia tulis situ. Soalan nombor 3A, 2 markah. Tiba-tiba, soalan dekat B, dia letak berapa tadi? Nak cukupkan 10? 8. Macam mana nak jawab? Macam ni cara nak jawab. Okey. Bila bercerita tentang soalan kebat, ini adalah satu mudah untuk saya katakan sifir. Ini adalah satu sifir yang perlu calon-calon pelajar-pelajar sentiasa ingat dan latih. Bila jumpa soalan kebat, mesti memberikan perkara-perkara ini. Iaitu perkara yang pertama, dalam jawapan calon mesti melengkapkan fakta, huraian
contoh dan inference. Apa pula inference ni? Inference inilah yang menunjukkan kemampuan pelajar, kemampuan calon untuk merumuskan pengetahuan dan pemahaman yang mereka ada. Jadi, pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas. Yang ini kata kita mesti jelaskan ada huraian kepada fakta tersebut. Kemudian buktikan contoh yang sangat sesuai. Kemudian membuat inference yang tepat, jawapan yang sangat mendalam dan terperinci, komunikasi pengolahan menarik dan sudah pasti apabila lengkap 1 sampai 5, jawapan calon akan menunjukkan kematangan dan kematangan ini akan memberikan markah secara tak sedar. Sebab dia tak ada tulis dekat situ nanti, oh markah kematangan. Tak mungkin lah. Tak mungkin lah. Tapi bila kita membaca, kita tahu, calon ini matang menjawab. Kita tengok contohnya. Okay, contoh. Rubrik holistik berbentuk struktur. Fakta, huraian, contoh dan inference. Bagaimanakah kepentingan undang-undang dalam mensejahterakan rakyat? Nampak? Belajar tak undang-undang? Belajar. Belajar tak punca Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua yang berlaku waktu kat tingkatan 4? Belajar, ingat lagi tak? Ingat. Masuk tingkatan 5, belajar tak tentang perlembagaan negara? Perlembagaan tu apa? Undang-undang. Rukun negara tu apa? Undang-undang. Semua tu undang-undang. Jadi, dia tak tanya spesifik bab mana. Tapi dia sebut undang-undang. Rupa-rupanya semua yang ada tu di tingkatan 4 dan 5 tu undang-undang. Jadi, tahu tak? Tak tahu. Kenapa tak tahu? Tak baca. Baca. Jadi, tengok markah ada 4 je. Markah ada 4 je. Jadi, apa kita nak jawab? Okay, kita tengok. Kepentingan undang-undang bagi mensejahterakan rakyat dalam sesebuah negara ialah dapat memupuk perpaduan di kalangan rakyat. Perpaduan. Rakyat diberi kebebasan beragama mengikut kepercayaan masing-masing. Nampak? Perpaduan itu akan membentuk kebebasan. Nampak? Kemudian, biarpun Islam sebagai agama rasmi di negara kita, tetapi dijamin kebebasan beragama kepada rakyat bukan Islam. Nampak kesimpulannya? Dijamin kebebasan beragama. Itulah kesimpulan dia. Dan itulah yang membentuk kepada perpaduannya. Contoh. Yang tu yang mudah sikit. Kita tengok ada tak yang lain. Contohnya. Nampak? Contohnya, penganut agama lain dibenarkan mendirikan rumah ibadat. Kita tengok di Malaysia kita ada rumah ibadat Hindu, kita ada rumah ibadat Islam, kita ada rumah ibadat Kristian dan sebagainya. Okay, kemudian penganut agama lain dibenarkan mendirikan rumah ibadat. Mereka tidak disekat untuk menyambut sambutan perayaan mengikut agama masing-masing. Rakyat tidak akan berselisih faham dan bersama-sama memajukan negara. Ambil kau tu semua faktanya, huraiannya, contohnya. Maka lengkaplah. Jadi yang ini yang dimaksudkan dengan kebat. Kalau kita tak fikir dan kita mencari jawapan ini di dalam bait-bait ayat yang konon-kononnya fakta yang selalu digunakan bila belajar sejarah, hafal, maka tak jumpa jawapan ni. Itu yang dimaksudkan dengan kemahiran berfikir. Calon ataupun murid mesti berfikir dan memberikan apa yang dikehendaki oleh soalan tersebut dengan cara berfikir. Dan kalau kita tengok soalan tadi, kita tengok mana soalan tadi? Tengok soalan dia apa? Soalan dia tanya tentang kepentingan undang-undang dalam mensejahterakan rakyat, dan undang-undang itu bukan satu bab dekat dalam sukatan KSSM sejarah tingkatan 4 dan tingkatan 5, tapi ianya merangkumi dari awal hingga akhir. Jadi pelajar perlu tahu, dan sekali lagi cikgu ulang, untuk jawab kena faham, untuk faham kena tahu, untuk tahu kena baca. Boleh Irfan ya? Boleh cikgu. Baiklah, terima kasih banyak-banyak cikgu Ridwan atas penerangan untuk daripada awal segmen sehingga ke akhir ini, di mana kertas 1, kertas 2 dan juga cara untuk kita menjawab soalan kebat dengan baik. Dan sedikit petu yang Irfan dapat dari cikgu kita sebenarnya tadi, yang penting sekali kena baca buku sejarah. Kalau tak baca kita tahu, kalau tak tahu kita tak boleh nak jawablah soalan yang diberikan. Betul, Irfan. Dan yang paling penting sekali, kalau dah kita dapat soalan tu, kita tengok dulu apakah kata tugas. Betul. Kalau kata tugasnya macam nyatakan, berikan, kita jawab dengan soalan yang pendek, jawapan yang pendek sahaja. Kalau mengapakah, itu kena jawab dengan jawapan yang panjang. Dan kita juga kena tengok markah yang dia berikanlah. Supaya kita dapat tahu perbezaan yang mana kita nak jawab pendek, yang mana kita nak jawab dengan panjang. Dan yang paling penting sekali, cikgu dah cakap dalam profil gurunya juga, tadi pun cikgu tekankan, sejarah adalah untuk difahami dan juga bukan untuk dihafal. Kalau kita hafal sahaja tak faham, tak berguna juga kan? Kita takkan dapat tahu cara untuk menjawab dengan baik. Dan saya mendoakan agar calon-calon SPM pada tahun ini dapat menjawab dengan sempurna berdasarkan apa yang cikgu telah terangkan kepada kita hari ini. Terima kasih cikgu. Ada rezeki kita berjumpa lagi dalam Didik TV KPM. Bye-bye.